kita complacent, berada di amput ataupun di tempat yang amput, dingin. Kita kena ingat bahawa ujian itu boleh kena pada sesiapa sahaja. Para waliullah, anbiya, orang yang Allah kasih pun Allah uji dengan kesakitan, dengan ke stres, macam mana kita tengok hari ni lah. Hebat lagi dengan ilmunya dan sebagainya. Jadi kita bersyukur masih lagi ada ruang yang sebegini rupa Allah bagi, tapi dalam keadaan berwaspada all time. Kita kena jiwa-jiwa muda ni depan saya, saya nak drive you supaya you concern, sensitif, sentiasa bersedia, jangan hua-hua over sangat. Kita dah berada di campus life. So you are, orang kata apa, sign kepada masyarakat-masyarakat di luar sana yang tak dapat masuk universiti. Akhlak, adab dan sebagainya, you kena jadi model. Alright. Okey, cukup. Saya share skrin. Apa yang kita nak bincang pada pagi ni adalah ni yang berkaitan dengan theodolite ni. Saya nak balik kepada kompas yang mana kita dah tinggal. Saya ingat correction internal angle method. Kita ada dua yang popular, pembetulan sudut dengan kaedah pembetulan bearing dengan kaedah sudut, pembetulan cerapan bearing. Bila kita menggunakan alat, kita buat cerapan bearing, ada error. Of course ada error yang caused by three sources, ya. Daripada first one is environmental, the second one is what we call it, systematic error, random errors and mistake, yang you boleh elaborate lah, daripada nature, daripada spec alat tu, and then kesilapan kita. Jadi tentunya ada dua kaedah correction, pembetulan yang kita nak apply, nak belajar pagi ni. Yang pertamanya kaedah sudut dalam, ataupun kita panggil sebagai included angle or internal angle method. Yang keduanya is a local attraction method. So saya repeat the term is twice because that were, orang kata apa, I have to emphasize supaya you lebih mampu untuk differentiate between ataupun both method tu. Jangan tertukarlah. So saya ingat saya nak started with internal angle method. Jadi yang saya highlight ini adalah nilai yang telah pun kita fill in, tapi raw data dia yang saya tak highlight ini. Jadi ini dalam bentuk table. Saya juga boleh gunakan dalam bentuk diagram. Tapi soalan akhir ataupun soalan exam selalunya dia bagi macam ini. Dia bagi dalam bentuk jadual. Jadi ini nak tunjuk bagaimana cerapan tu dari stesen A, dari stesen B, terpadam ni. Ini B Ini B, and then B, A, B, C, D, E. Jadi daripada A, cerapan untuk forward and backward dia letak di dalam row yang berasingan. Row yang berasingan. Jadi you kena susun format macam ini. Maknanya AB, BA. AB forward, BA backward. Dua-dua AB and BA ni adalah dicerap. Bukannya auto compute. Maknanya you faham lah, bila dicerap direct away from on the side, di lapangan. Jadi AB dia dapat bearing contoh 48, BA 229. Jadi berpindah ke session B pula. So dia observe ke BC,
then dia dapat back bearing ataupun transit to back bearing, dia dapat bearing CB. Dia dapat CB 29830. Okey. Jadi bearing CD, bearing DC, bearing D, DE, ED dan selesai lah. Jadi ini adalah dua hala. Back bearing and forward bearing adalah dicerap. Dicerap. Kalau you tengok sini, you tengok differences between forward and backward dia. Jadi the first column, third column, the second column, third column and the fourth one is a different. Different ni you have to calculate yourself lah, kan? Jadi yang ni you kena kira. You kena kira yang ni. You kena kira lah ni. Maknanya kalau yang untuk garisan AB, forward and backward, you compare, you dapat 181. Yang kita belajar, ideally, sekiranya cerapan itu perfect, tidak ada error, maka perbezaan forward and backward must be 180 exactly. Jadi dalam line 1 AB ni ada error. So biarkan. You go to the next line. So BC to CB, BC and CB. So you check by comparing bearing tu both forward and backward. So the second line you dapat 180 exactly. Okay, fine. And you check untuk yang the third one. So dia dapat 181. 18145. Different ni maknanya forward tolak dengan backward. Macam tu. And then semua garisan itu ada perbezaan. Lazimnya secara kita bagi problem, satu garisan daripada 5 garisan ini ada yang free, ada yang tidak ada error kononnya. Kita letak kononnya sebab kita faham tidak ada cerapan pun yang perfect. Tidak ada cerapan pun. Mesti ada kesilapan. Cuma dalam amount yang begitu kecil. Tapi kita boleh kata secara rough, secara bahasanya. Perfect maknanya kemampuan alat itu menunjukkan perbezaan forward and backward 180 exactly. Ada satu garisan. Ataupun tidak ada langsung. Kita tengok case by case. Jadi untuk lecture, untuk masalah yang asas, satu garisan itu akan dibiarkan perbezaan dia kosong ataupun perbezaan dia tidak ada error, iaitu garisan BC. 180. Okey, yang ni saya ingat you notice lah kalau you compare. Maknanya kita faham garisan BC adalah garisan yang boleh kita appoint dia sebagai garisan rujukan. Sebab dia apa? Sebab perbezaan forward and backward dia 180. Faham tak? Boleh proceed. Kelas. Boleh, sir. Tak dengar. Okey. Go to the observed internal angle. Alright. Macam mana saya dapat internal angle di station A? You perasan tak session by session kita calculate. Di station A 87. Macam mana saya dapat 87? Siapa yang nak bagi tahu? Okey, kita tengok AB. AB. Di session A. AB 48. Aduh 48 lebih kurang macam tu lah. Ni A and then ni B. And then tengok di A ni, di A di A. A mana lagi? A ni pun A kan? AE. AE. Sebab dia looping ni, dia close loop polygon. AE ni 135 yang bawah ni. Ni AE. AE 135. 135 maknanya di sini lah. Lebih kurang ni E. Contoh. Jadi angle ni lah maksud dia. Angle ni. 87. Macam mana dia dapat 87? Yang ini 48. Yang ini 135. 00. Yes. 00 juga ini. Nah. Macam dapat 87? Ada kira macam tu?
Macam mana dapat 87? 135 tolak dengan 48. Dapat? Jadi dia dapat 87. And then go to the second one, second session, B. Tengok B 118. Kita padam yang ini. B 118. B 118. B, C. Tengok di session B. Allah. 118. Okey. 18. Bawah tu lah. Lebih kurang. Ini B. Ini B. And then di B. Mana lagi di B? Yang ini. Sorry. Salah. You tengok B ya. So you tengok sini. You tengok B. Ni. And then mana lagi B? BA 229. BA 229. BC ni. BC 118. Tengok BA dulu. 229. 229. 229. 229. 229. Kita nak draw macam mana? 229. Gitulah. 229. So ini B. Ini A. Jadilah. And then BC 118. 118. Gitulah lebih kurang. Ni C. Sini. Jadi angle ni. Saya nak kira angle tu. Yang ini 118 3 salah. Masya-Allah. 22 apa tadi? 22 tadi kita guna ni cancel. Kita guna 229. 229. 229. Yang BC 118. 30. Jadi berapa angle ni? Itu isu dia. Dia dapat 110 30. You go through, you check je dengan calculator. Betul tak? Maknanya 229 tolak dengan 118 degree 30 minit. Ini cara kita nak kira observe internal angle. Maknanya sudut dalam yang menggunakan bearing yang dicerap. Sebab saya kata dua-dua hala ni, back and forward ni, forward and back ni dicerap. Dapat? Macam mana dapat? 110 30. Okey. Then seterusnya untuk apa? Untuk yang station C. C kan? C. C pun sama. CD and then ya Allah besarnya. CD and then CB and CD. Ni tengok dua-dua station tu. Nak dapat gambaran bagaimana nak kira sudut tu. Otherwise you draw ni, you guna forward bearing semua. You guna forward bearing, you draw polygon tu lagi cantik. Ataupun you guna kaedah ni. Maknanya CB 298. 298 298 298 298 298 270 298 you boleh draw gitulah 298 lebih kurang So ini adalah C. C. And then CD satu lagi 163. 163 180 163 180 bawah 163 bawah ni lah. Gitu. Jadi angle ni angle C. Ini angle C. Okey. Ini angle C. Ni yang kita nak kira. Jadi kalau kita tahu yang ini adalah berapa ni?
C ni 298, 30. Yang ini pula 163, 15. Kan? Maknanya 298 tolak 163, 15. So you dapatlah berapa tu? Berapa? 135 kan? 135, 15 degree. 15 degree, 16 minit. Tu cara nak semak. And then you go to the station D. And then D. Sama jugalah. You jangan guna formula ni. Sini, tolak sini. Tak. Better you figure out diagram to show the posisi of angle tu. Setiap session. Then you faham. Macam ni. You go to session by session. D and E. Dapatlah. Dapatlah akhirnya observe angle ni. And then you total out. Untuk poligon ni 87 campur 110 campur 135 bla bla bla, you dapat 543. Itu total untuk internal of polygon, internal angle of polygon tu 543. Walhal kita dah ada formula untuk internal angle polygon ni, formula dia ini kan, ini formula dia. Sorry ni maknanya apa nama? Observe internal angle, sum of observation of internal angle must be equal to the 2n, minus 4, 90. Maknanya n apa? N is the numbers of side, the numbers of a boundary. Bilangan dalam kes ni, bilangan polygon kita ada 5, jadi n 5, 2 kali 5, 10, 10 tolak 4, 6, 6 darab dengan 90, that will be 540. 540 ini adalah jumlah sudut dalam yang ideal. Yang ideal maknanya jumlah sudut dalam yang dibentuk oleh garisan-garisan tu yang mana ianya tertutup. Kan? Tapi apa yang berlaku melalui observe angle ni, you dapat 54330. Maknanya dia tak sama. Sepatutnya dia sama, baru dia tertutup. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat adjustment lah. Kita dah kira dah setiap sudut tu raw ataupun internal angle dia, and then kita kena buat pembetulan. Jadi macam mana nak buat pembetulan? Okay, macam ni. You total that you akan dapat yang saya sebut ni 543. Jadi total of internal angle yang diberi oleh data. Dan error dia 540 tu yang ideal ditolak dengan 543, you akan dapat 330. Okey, tu beza dia. Kenapa ada minus? Sebab minus ni di sini saja. You kena faham minus maknanya dia tak sampai pula. Maknanya apa yang kita faham maknanya yang observe itu lebih sebanyak berapa? 3 degree 30. Maknanya yang kita cerap itu, bearing itu, angle dia dah lebih daripada yang ideal, 540. Jadi bila lebih, kita kena tolak. Nak bagi dia agree dengan 540. Itu maksud tolak di sini. Kan? And then kita nak tahu angle per station. Jadi 330 tu kita bahagi dengan 5. 5 daripada mana? 5 ni adalah dari bilangan station. Ataupun bilangan apa? Bilangan line. Ataupun boundary. Kena bahagi. Kita nak dapatkan angle, kita nak dapatkan error per station or per line. Jadi you bahagi dengan 5, you dapat per line 42 minit sahaja. Minus maknanya you kena tolak pada sudut asal itu 42 degree. Sebab apa? Sebab dia dah terlebih ni. Lebih 330. Okey. Jadi 42 minit kesemua tu standard. You tolak dengan nilai yang sama 42. Tu sebab kenapa kita tolak 42? Tolak 42 kesemua session. Jadi raw tadi ni
ditolak dengan 42 untuk mendapatkan sudut yang corrected. Dapat di sini. Tolak dengan 42 juga. Sama saja dalam kes ni. Dapat sini, dapat sini. And then bila you summing up, you akan dapat 540. And then now will be orang kata apa, balance. Menandakan bahawa polygon itu betul-betul tertutup. Faham kelas? Faham ke? Boleh. Okey. Mudah je. Lepas tu final bearing. Macam mana nak kira final bearing? Itu isu dia. Sudut dah berubah dah. Sudut dah berubah dah. Dah dibetulkan dah semua. Kan? Jadi now bearing yang kita boleh accept daripada kesemua garisan tadi, bearing yang mana perbezaan forward and backward dia 180. Iaitu bearing BC sahaja. Kalau you tengok di sini, kan? Bearing BC. Yalah bearing BC lah. Kan? Bearing BC tak alamak, kenapa jadi macam ni? Oh, kita kena padam dulu. Okay. Alright. Bearing BC. Bearing BC saja. Bearing ni saja yang kita stay, yang tak berubah. Sebab apa? Sama dengan yang ni. Pasal tak? Sama je dengan ni. Sebab dia punya forward and backward dia tu tak ada beza. Kan? Jadi kita bawa ke sini automatically. Kan? Kita bawa sini 180. Yang lain tak boleh. Yang lain kena kira balik semua. Angle dia, iyalah dia angle dia maknanya 118. Jadi dia fix sini 118. Jadi angle dia baru, cuma bearing dia tak berubah. Angle dia kita correct. Kita buat pembetulan. Angle di section B. Jadi untuk yang bearing lain, kita kira bermula dengan clockwise. Bermula dengan bearing CD. Macam tu. Bearing CD lah. Jadi macam mana tu? Macam mana kita nak buat? So, kita boleh padam yang ni. Kita darjah 1. Macam mana nak kira Macam mana nak kira? Kalau kita ada soalnya bearing mata ni. Sini je. Okey. Kalau kita ada 118 BC, 118 sorry 18 gitu, and then CB 298. Oh, kena bawah lah, kena bawah. Dia kena bawah. Oh ni 118. Kita nak draw dia macam ni lah, senang Draw 48 sebab dia tak ada jarak kan. 48 118 163 and then 252. Yang ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, EA 319. Mana sabarlah kan 319 ni. Allah, bengkoknya. 319 ni. Macam tu. Jadi yang ni. Macam tu. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai baseline. Kan? Ini baseline.
And baseline. Sebab apa baseline? Sebab perbezaan forward and backward dia kalau tengok pada data ni 180. Jadi yang ini bearing ni kita accept terus. Kita accept bearing ni. Bearing ni. BC and CB dua-dua ni. BC and CB dua-dua ni kita accept sebagai final bearing or corrected bearing. So kita mula dengan CD. And then DE. So mula dengan CD, angle ni berapa? Angle ni. Yang corrected, tengok yang corrected. Angle DC. DC. Angle ni lah. 134 degree 33. Jadi bearing untuk CB ni dah ada tadi kan? Kita boleh pakai yang tu. Apa bearing dia? Bearing CB. Bearing CB 298 30. Maknanya bearing CB ni 298 30. Sudut dalam dia 134 33. So macam mana nak kira bearing CD? Bearing CB given. Ada dah. Boleh pakai yang ini. So macam mana kita nak kira bearing CD? Angle dalam ni ada. Saya nak tanya siapa? Nak tanya Amira Syahida ada? Amira Syahida? Farhan Zailan? Hafiza Wahab? Ada. Faris Hilman? Siapa? Abidah. 298 mobil tu tolak dengan 1 Yes. 298 30 tolak dengan 134 33. You akan dapat bearing CD. You akan dapat bearing CD berapa tu? 163 50 tu 7. Itu cara dia, mudah je kan? And then untuk bearing DC macam mana? Bearing DC tu you automatic tambah tolak dengan 180. You dapat one way saja. Faham tak? Kalau you dapat 163, so bearing DC you campur dengan 180 untuk dapatkan back bearing dia. Jadi bila you campur, you akan dapat 343, 5 tu 7. Faham Automatic. Bearing belakang dia, back bearing dia automatic. Jadi you go to the next session D. Maknanya bearing CD dan bearing DC dah ada. Saya kata tadi yang bearing CD you kira daripada sudut. Bearing DC you automatic compute. Maknanya plus minus 180. Tengok keadaan, tengok situasi. Sometimes you kena tolak 180. Sometimes you kena tambah 180. Faham Okay, go to the next session, session D. Session D pun kita kena faham. Yang D ni tadi dah ada, iaitu corrected angle dia berapa? Ni 96. 18. Ini bearing dia. Bearing pula. Sudut dia. Jadi sudut bearing D ke C berapa? D ke C? Ni. Ni kan? 343. 57. Jadi bearing DE? Guna konsep tadi dah. Boleh Abidah? Macam mana nak kira Abidah? Okay, 49 tolak 97. Betul.
Boleh habiskan tak? Boleh you go through table ni kan, you check, you go through je. Saya bagi sikit sini. You follow, then you akan dapat macam table ni lah, and then apa nama, complete correction. Senang je kan? Cumanya dia bagi ni saja soalan dia, and ni semua you kena ingat lah table ni. Kena ingat. Boleh Kita pergi ke kaedah yang kedua, iaitu local extraction method. So local extraction method, tengok sini. Nah, teori dia. Nak minta siapa ni? Supaya dia ada ni sikit kan. Abidah, boleh Abidah baca local section ni? Nampak tak? Baca yang ayat dia kan rasa. The direction taken by a compass needle is affected by magnetic attractions other than that of the Earth's magnetic field. Are underground pipes and reinforcing bars passing cars nearby buildings, iron or deposit under the Earth's surface. And other steel or iron object may have a considerable effect on compass reading. Alright, stop. So apa yang you faham Abidah and class? Apa yang you faham dengan statement tu? Kalau kita menggunakan kompas sebagai inilah alat untuk mendapatkan bearing. The direction taken by a compass needle are affected by magnetic attraction. Then that the Earth's magnetic field, right? Kita faham material oleh yang ada pada jarum kompas itu adalah daripada unsur-unsur magnet. Maknanya asalnya dijumpai dia dah membentuk satu flux yang pattern dia tu senada, standard. Masing-masing menunjukkan ataupun align dengan kutub utara bumi, kutub selatan bumi. Di mana-mana saja taburan benalah tu menunjukkan tumpu ataupun pattern yang sama. Daripada situ hadirnya magnet, dan magnet ni habit dia, nature dia, magnetic flux ni dia akan sentiasa selari di mana-mana saja. Dia menunjuk ke kutub utara bumi, di mana seolah-olah bumi ni, dalam bumi kita ni ada satu magnetic bar. Bila ada magnetic bar, dia ada dua source, dua pole. Satu yang positif, satu negatif. Yang positif kita katakan sebagai north, yang negatif kita kenal dia sebagai south. Alright. Jadi bila ada benda-benda yang affect dengan magnetic needle ni, jarum magnet ni, seperti besi surrounding yang ada pada badan observer, ataupun apa-apa besi sahaja yang di atas permukaan bumi, bila kita berada dekat dengan magnetized needle, of course dia akan terpengaruh. Jadi reading untuk kompas tadi sudah memberi bacaan yang tidak lagi selari seperti naturally dia tu. Dia sudah dipengaruhi oleh objek-objek surrounding yang saya sebut tadi.
yang mempengaruhi material magnet tadi tu. Jadi itu sebab bacaan dia tu kita kata terpengaruh oleh tarikan tempatan, local attraction. Faham Jadi bila kita guna kompas, kena aware lah. Lagi-lagi lah yang kita guna tu tradisional kan, yang ada jarum dan sebagainya, dan kita pun pakai berada di sebelah besi ke, longgokkan besi-besi ke kan, area construction sebagai contoh. And then tentu reading yang kita dapat daripada kompas tadi tak betul. Kenapa? Sebab besi tadi tu dia menarik magnet tadi tu. Itu dia punya sources ataupun story behind the local attraction yang kita nak buat nak apply macam mana nak betulkan dengan kaedah local attraction. Jadi to detect local attraction, reading must be read both forward and backward bearing. Forward and backward bearing for each line to ensure if they correspond reasonably well. Jadi itu idea dia. Kalau kita tak guna kompas, kalau kita guna theodolite ataupun total station pun, kita buat cerapan dua-dua hala. Masa berada di A, kita transit to face right. Kita nak check alat itu okey ke tak. And then bila kita pindah ke ke station depan, kita juga refer balik station belakang, dan kita dah semak dah yang tadi. Jadi bila alat itu baik kondisi dia, maknanya perbezaan face left, face right ataupun forward and backward tadi okey. Jadi maknanya kita tidaklah tertakluk kepada local attraction bila kita guna theodolite, tapi konsep dia sama. Lagilah kalau kita guna kompas yang obviously exposed to the reading ataupun to the local attraction matter yang kita sebut besi-besi, ataupun dia kata apa lagi tu, power line, the effect of power line. Kita berada di bawah pylon ataupun di bawah electric cable yang besar, dia punya volt dia tu pun mempengaruhi reading pada kompas. Jadi contoh dia macam ni. Saya nak tunjuk di sini teruslah. Di sini power masuk ke? Okey. Sama juga kes dia. Sehingga sini. Ni sehingga kolom yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kita consider dia sebagai apa? Sebagai data yang di sini yang diberilah. Yang diberi. Ini diberi. Jadi AB yang macam tadilah, data tu diberi, ataupun yang kita cerap BA, dia susun ikut macam ni juga. Susun ikut different row. Maknanya untuk back bearing tu dia susun di row yang berasingan. AB BA, BC CB, CD DC, seterusnya. Jadi dia check different. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk semak garisan-garisan dia punya range of error untuk setiap garisan itu. Jadi you kena tolak lah kan. Backside, foresight, tolak semua tu. And then you dapatlah benaran ni. Ni. Nampaklah tu perbezaan dia besar sangat ke ataupun macam mana. Nampak tu. Jadi di session A 177. Okey, error. 79. 179 juga. Kita tengok garisan DE ni 180. DE 180. Jadi EA 181 30. Alright, satu garisan itu dibiarkan. Ini kita dapat jadikan dia sebagai datum. So datum dia 180.
180 is DE ya. Okay. Kita draw. AB 309. Lebih kurang je. Apa nama AB. BC 54. CD 176. Cetak betul je. 76. 6 ni dia sikit je. Sikit je ni. And then A, B, C, D, D, E 318. 38 and then 78. 78 macam tak betul je. Ya. Sebab 309 dan 4 6 so A, B, C, D 38 dan EA 259. Apa macam tu? Ya tu. C B, B, C, C, D E 138. Baik, kita tengok naik sambung. Okey. Tujuh enam ni sikit. Okey, lagi. Okey. Jadi ni A, ni B, ni C, ni D and then ni E. Lebih kurang diagram macam tu lah. You guna forward je nak sketch. Agak-agak tahu pattern loop dia, pattern apa nama polygon dia tu. Okay. Now yang jadi baseline dia mana? DE. Ni kan. Sebab ni lah. Ni 180 exactly. Okay, 180. So bila dia tahu 180,
So kita faham dalam konsep yang saya terangkan tadi untuk local section. So di station ini, station D and station E are free from error. Maknanya cerapan untuk dua-dua station ni dari D. Semasa you berada di D, kan? Sini cerapan ke sini juga 0 degree. Cerapan ke sini juga 0 degree. Itu assumption yang kita kena buat. Berada di E pun sama. E ke D 0 degree. Cerapan E ke A pun 0 degree. Sebab dia tidak ada error. Kan? Di sini. Ni yang session yang tidak terpengaruh oleh local section. Barat yang A, B and C ni affected. Faham sehingga situ? Kelas. Yang lain ni pergi mana Yang lain ni senyap macam ni. Berapa attending kita ni? Sekejap saya stop kejap. Nak tengok. Orang ni. $36. Ramai tak ada ke ni? Kita check sikit attendance. Alright. Muhammad Irfan ada? Tak ada. Ada sir. Ada. Ada. Naila Uzma? Ada, sir. Muhammad Alif Luqman? Arif? Amira Syahida? Fariha Aisyah? Muhammad Irfan? Azim? Ada sir. Amanina Husna? Ada, sir. Farhan Zailan? Ada sir. Nur Aina? Ada, sir. Qayyum Jamil? Putri? Ada, sir. Awak kat mana Putri? Kat dalam bilik. Syaz Zatul? Ada, sir. Syarif? Ada sir. Nurin? Nurin Najla Najihah? Ada, sir. Razi Azman? Hafiza Wahab? Yes, sir. Yes, sir. Okey. Jadi bila kita dah kenal pasti dua session yang free from affected ataupun yang those session yang affected, senanglah. So kita start from
yang free from yang unaffected, yang END dalam kes ni. Jadi bermula di E clockwise. Kita ikut jam, bermula dengan section ni. EA kosong error dia, local section error kosong. ED kosong. Dan D juga, dua-dua hala, DE and DC juga kosong. Jadi mula dengan EA. Kan? EA. Mana EA? EA kosong. Tapi from A to E, belum tertentu. Jadi kita guna konsep itulah. Jadi bila EA kosong, kita buat kosong-kosong sini. EA kosong. Bila kosong, 259 tambah ke tolak ke dengan kosong, so dia akan dapat jawapan yang sama. Kan? And then, kita kena tahu 29, kita nak tahu 259, 30, EA ni. And then kita nak tahu error dia tu, kita tengok berapa yang sepatutnya di sini untuk dapatkan 180. Maknanya di sini kan 180 tolak ini dapat ni. Maknanya yang ini tolak dengan berapa, yang ini untuk dapatkan 180. Sama tu ayat saya tu. Macam mana tu maksud dia tu. Maknanya 259, 30 ni yes, kita dapat daripada free station ni. And then sini ni asalnya tak ada ni kan. Kita nak isi lah. Kita nak isi. Jadi cara kita isi sini, maknanya kita kena tahu sini mesti 180, sini mesti berapa. Sini mesti maknanya 259, 30 tolak dengan 180, you akan dapat 79, 30. Kan? Baru dia ideal. Kan? Ideal 180. Jadi untuk dapat 180 sini, kita boleh kata macam ni lah. Kita juga boleh sebut, mana ni? Macam ni. Kita boleh kata, berapa bearing sini, berapa bearing sini supaya yang ni tolak dengan yang ini dapat 180. Macam tu. Maknanya 259, 30 tolak berapa dapat 180. You nak guna formulah macam mana? Ya Allah. Ni. 259 tolak berapa supaya dapat 180. And then bila you dapat 79, 30, kan? Kalau you compare dua ni, you dapat 180. Ini yang kita nak. And then yang ini ni, you bandingkan dengan yang ini yang ideal. Ini yang ideal, tapi yang ini yang dicerap. Bandingkan dua ni. Compare. You compare, so yang ini ni kurang. Kurang berapa? Ini 100, 1 degree 30 minit. So mana lebih, mana kurang? Yang ini lebih. Kan? Ini lebih. Yang ideal ni lebih. Ini lebih, yang ni yang dicerap kurang. Jadi kena tambah. Tambah ni sebab nak bagi agree dengan nilai ni. Kalau you tambah 1 degree 30 and you akan dapat 79, 30. 79, 30, compare dua ni, you akan dapat 180. Itulah benarnya. You akan dapat local attraction error, amount dia. And then you boleh isi di sini, dan di sini, and then final bearing. Maknanya, faham Dapat. Jadi, you dapat tahu error di sini berapa? Error di sini adalah tambah dengan 1 degree
minit. Error di sini pun sebab dia dari A, error di AB pun error yang sama. Itu nature dia ataupun rule dia gitu. Kalau you berada di A ni, you cerap ke E, you dapat error yang ini, kena tambah 130. Ni jumlah error ni. Error apa? Error of local attraction. Ni. Local attraction correction. Dia dapat 130. Jadi error dari A ke B juga error yang sama. Amount error yang sama. Carry je lah. Maknanya 1 degree 30 minit. Tambah juga. Sebab dia dari A. Faham? Dari B ke A, itu yang nak kena kira. Saya break sini. Ada soalan? Ada soalan? Untuk ni tak sarapan ni. Nak kena cari sarapan. Awak ni ya Allah. Dah lah. Ada kat kolej. Duduk. Kamera pun off belaka. Faham ke tak ni? Ngantuk lah saya. Faham je. Bila berada di B, pula. Bila carry forward, copy and paste saja. Yang ini, you copy letak di sini. Kalau tambah, tambahlah sini. Dia follow. Dia follow. Ini tambah, sini pun tambah. Amount dia 130, 130. Sini you copy and paste di sini. Tambah. Jangan tinggal tambah ni penting. Sebab dia bawa nilai yang bermakna. Nilai yang berguna. Tambah 130. Di sini. Kenapa? Sebab error dia sama. Kiri dan kanan. Jadi you letak sini. Tambah 130. Jadi you selesaikan. 309, 30. You tambah dengan 130. You akan dapat bearing ni. Tahu dapat macam mana? Daripada sini lah. 309, 30 tambah dengan 130. 311. Yang ini tadi yang konsep dia sama dengan yang bawah ni. Bila you dapat 311 di sini, you boleh isi sini sebagai 131. Sebab apa? Sebab nak bagi keluar 180 di sini. And then bila you dapat 131 di sini, you dapat sini 131. Ni you dapat 31 sini. You compare dengan ini. Ini cerap ni. Untuk dapatkan ni. Maknanya 131, yang ini 132. Bandingkan yang dicerap. Yang dicerap ni jauh lebih besar. Besar you tolak lah yang tolak ni. You dapat 130. Dapat? Okey. Jadi, you dapat di sini minus. Kenapa minus? Sebab bila kita tengok perbandingan yang sepatutnya you dapat, and then yang you cerap lagi besar. Lagi besar. Jadi tu kena letak minus. Jadi bila yang ini minus ini, 130 ni you akan dapat 131. And then bila you compare dua ni, you akan dapat 180. Okey, itu cara you nak buat lah. Right?
Bila you dapat minus 130, automatically bawah ni pun you copy and paste, letak minus 130. Itu yang saya sebut, saya repeat lagi, nature dia untuk local section correction. Right? You letak 130, minus 130. And then, sama juga prosedur dia. 54, you tolak dengan yang ini, you dapat 52. 52 ni, okey, bagaimana nak dapat 180 sini? Jadi, you kena plus minus, you jangan tolak pula. You kena tambah kes ni, kan? Kes ni you kena tambah berapa supaya dapat 180? Maknanya, you tambah 180 lah. You akan dapat 232, kan? 232, 30. Bila compare dua ni, you dapat 90. 232 ni you dapat, and then you compare dengan yang ini, sama saja. You akan dapat perbezaan dia, minus 30. Daripada mana minus? Minus ni sebab yang ini terlebih 30 minit. Ni, yang dicerap ni. Tolak 30, yang ni pun automatically tolak 30 juga. Faham Bila tolak 30, you akan dapat yang ini, and then you akan dapat selesaikan semua ni. Ni nilai local section dia. 000 ni sebab dia dari baseline tadi. Dan kalau you buat tutorial, dia akan ada banyak case yang lain. Tengok soalan dia. Faham kelas? Faham, sir. Ada. Jadi untuk besok A kan? Untuk lab, you akan buat stadia. Ya? So ada soalan? Ada soalan? Sekejap Okey, jadi saya mohon maaf banyak-banyaklah kalau ni yang ada masalah tentang line ke apa ke, patutnya you bagi tahu saya lah. You bagi tahu saya, chat ke apa ke. Sebab kalau situasi macam ini memang tidak memberi nilai-nilai positif lah dalam sesi lecture. Kalau you all pasif sangat macam ni. Saya bimbang kod-kod lain nanti menjejaskan mood pesara dan sebagainya. Saya sebut sebelum ini, jadi you kena lebih bersemangat, bersedia. Dengan kamera, kalau tak ada kamera tak apa, tapi two-way communication tu mesti ada lah. Mungkin kelas pagi ni kot, jadi saya mohon sangat cari sarapan dulu, buat exercise sikit, turun main hujan ke, tahu. Bagi segar. Okey. Jumpa esok yang berkaitan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik, sir. Salam je.